Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah, sebahagian besar daripada tuan-tuan yang datang dalam jor kita pada kali ini telah meluangkan masa mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu limbah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Daripada seluruh Malaysia dan daripada bandar Kuala Lumpur telah datang rakan-rakan seusaha kita, dan banyak rakan orang-orang Islam yang lain daripada jutaan bilangan mereka. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya telah memilih tuan-tuan untuk meluangkan masa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat yang sangat besar, satu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan untuk menghargai dan mensyukuri akan nikmat ini. Dan datang dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi mana-mana hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkannya dengan agama. Allah akan menggunakan dirinya, hartanya untuk khidmat kepada agama. Inilah satu ganjaran yang sangat besar daripada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala sudi menerima diri dan harta kita untuk khidmat kepada agama, dan Allah Subhanahu wa taala terima kita untuk keluar di jalannya. Tuan-tuan yang mulia, begitu juga sebahagian daripada kita akan pulang ke rumah mereka, ke mahallah mereka masing-masing. Dan bagi mereka, jangan mereka beranggapan bahawa istimak kita, jor kita telah selesai, kita balik. Bahkan kita kena merasai satu rasa tanggungjawab. Umat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanggungjawab bagaimana untuk meneruskan usaha baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan baginda sebagai penyudah serta penutup silsilah pemutusan nabi-nabi dan rasul-rasul. Tidak ada lagi nabi yang akan datang selepas baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerja kenabian, kerja dakwah ini dia akan berterusan. Baginda Allah Subhanahu wa taala telah memindahkan tugas dan kerja tanggungjawab untuk menyampaikan agama kepada umat ini, tuan-tuan yang mulia. Kita kena usaha untuk bawa fikir tanggungjawab ini dalam hati kita. Kerana setiap daripada kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka kita tidak akan menjadi keuzuran kepada kita di depan Allah. Kita bagi tahu bahawa kerja dakwah ni kerja orang tabligh saja. Kan saya tak ikut dia orang. Saya tak ikut buat-buat tu. Tuan-tuan yang mulia, dengan perkataan-perkataan yang macam ni, jawapan-jawapan yang macam ni tidak akan menjadi keuzuran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kerana kita sekalian adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam, kita bertanggungjawab atas usaha agama. Sebagaimana soalan mengenai tanggungjawab kerja agama ni, Allah Subhanahu wa taala ajukan kepada seorang mufassir, seorang syekhul hadis. Begitu juga Allah akan tanya tanggungjawab yang sama, perkara yang sama kepada penjual sayur dan orang yang jual di tepi-tepi jalan, ataupun yang jual sayur di atas pangkin-pangkin troli yang kecil-kecil pun tanya perkara yang sama. Dan mengenai tanggungjawab ini, Allah akan tanya perkara yang sama kepada doktor, kepada engineer, kepada profesor, pun soalan yang sama, tuan-tuan yang mulia. Jadi dia tidak ada beza. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang mulia, kita bertanggungjawab, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu bertanggungjawab dan setiap daripada kamu akan ditanya mengenai tanggungjawabnya. Jadi kita semua bertanggungjawab. Oleh kerana itu, kita yang pulang, kita pulang dengan satu perasaan bahawa kita bertanggungjawab atas usaha agama, kerana kita bertanggungjawab dan perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan yang mulia, bahawa agama ni telah datang, telah sampai kepada kita setelah melalui pengorbanan daripada orang yang terdahulu daripada kita.
Kita jangan beranggapan bahawa hari ini kita usaha agama pun kita nak buat. Usaha agama pun kita nak buat. Tapi segi kita punya keduniaan kita pun tidak tercalar sedikit pun. Dan kita punya keluarga kita, anak isteri kita pun tak terganggu sedikit pun. Kita punya bisnes, kita punya kedai, kita punya perniagaan kita tak terganggu sedikit pun. Dan majlis-majlis kita dengan kawan-kawan kita pun tak terganggu sedikit pun, tuan-tuan yang mulia. Ini tidak mungkin. Kerana agama yang telah sampai kepada kita dengan begitu susah payah, pengorbanan yang telah dibuat oleh orang yang sebelum kita. Kalaulah kita rasa bahawa semua benda-benda yang disebutkan tadi semua elok, perniagaan tak kacau, keluarga tak terganggu, anak-anak semua okey, bisnes kita tak terganggu, dan pada masa yang sama kita pun boleh buat kerja agama, kata beliau bahawa kufur dan syirik boleh hidup, tuan-tuan yang mulia, tapi agama tidak akan hidup macam itu. Jadi tuan-tuan yang mulia, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda yang mafhumnya bahawa aku telah disusahkan dalam agama ini, tidak pernah disusahkan akan seseorang sebelum aku. Dan aku telah ditakut-takutkan dalam agama ini, tidak pernah ditakut-takutkan oleh orang yang sebelum aku. Bayangkan bahawa 124,000 orang nabi-nabi di satu pihak dan baginda sallallahu alaihi wasallam di satu pihak. Nabi punya susah payah, Nabi punya kesusahan untuk buat usaha agama. Dikumpulkan semua kesusahan nabi-nabi yang terdahulu, kesusahan, kepayahan, tangisan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar lagi, tuan-tuan yang mulia. Dan dengan itulah agama telah sampai kepada kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, baginda sallallahu alaihi wasallam menjalankan usaha dakwah di musim haji. Ramai tetamu-tetamu, mehman-mehman daripada luar datang untuk menunaikan haji cara jahiliah mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam berfikir bahawa mungkin orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah tidak mahu mendengar seruan baginda. Sekarang ada ramai tetamu-tetamu yang datang daripada kabilah-kabilah yang datang daripada jauh. Jumpa mereka, mungkin mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul. Nabi jumpa, pergi jumpa kabilah demi kabilah, tapi mereka tidak sedia untuk mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda jumpa satu kabilah, bercakap dengan orang mereka. Belum lagi Nabi selesai daripada percakapannya, belum lagi sempurna dakwahnya. Kata apa bercakap ni? Apa cakap mengarut ni? Pergi kami tak mahu dengar. Tak ada keperluan untuk kami dengar perkara ni. Nabi SAW tak kata apa-apa, pergi beredar tempat lain. Jumpa satu kabilah lain, jumpa, bercakap dengan mereka, cerita mengenai Allah, dan bertanya siapa yang sedia untuk membantuku, siapa yang sedia untuk memberi tempat perlindungan kepada aku, supaya aku dapat menjalankan dakwah, menyampaikan agama kepada manusia. Dan ada orang Mekah lalu berhampiran, nampak Nabi sedang bercakap dengan kabilah tersebut, kabilah luar. Dengan isyarat dia tunjuk, tak betul, gila. Apa kamu nak buang masa untuk dengar orang gila bercakap? Jadi mereka pun dengar, ni orang Mekah ni orang sini, dia lebih kenal dengan dia ni. Jadi dia pun, Nabi, mereka pun meninggalkan, menghalau baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat keadaan Nabi, satu kaimah ke satu kaimah, satu kabilah satu kabilah. Perginya satu kabilah yang mereka ni agak duduk berjauhan dengan kaimah-kaimah kabilah yang lain. Nabi rasa mungkin mereka akan dengar dakwah baginda. Baginda pergi cakap dengan mereka. Mereka kata, ya apa yang kamu sampaikan tu kami boleh fikirkan, cuma sardar kami, amir kami, dia keluar. Nanti tunggu tuan duduklah dulu di sini. Nanti dia balik, tuan cakap dengan dia. Kalau dia sedia, kami tidak ada masalah, kami sedia. Bila mereka punya ketua balik, daripada jauh dia pun kenal
Dia pun kenal baginda sallallahu alaihi wasallam daripada lama. Dia pergi beritahu, orang Quraisy bagi tahu, ada pemasuk pun bagi tahu. Dan dia kata ni, siapa ni? Siapa yang suruh dia duduk kat sini? Dia begitu marah sekali, berubah muka dia. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama dengan kaum dia. Dan dia kata, kalaulah tidak kerana orang-orang kita sendiri yang suruh dia duduk kat sini, nescaya aku akan penggal kepala dia. Nescaya aku akan penggal kepala dia. Tapi oleh kerana menghormati kaum kita, orang kita yang suruh duduk, maka tak apa. Dan sebenarnya kamu tahu tak, orang Mekah ni, orang yang paling hina pada pandangan mata aku ni dia ni. Muhammad ni lah orang paling hina sekali dalam pandangan mata aku, tuan-tuan. Walaupun tadi apabila orang kaum tersebut bagi satu harapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merasakan satu keselesaan, harapan yang dia dapat. Orang yang tak dengar, kabilah ni dengar pun cukuplah. Tapi harapan itu pun telah hancur, tuan-tuan yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta dia, nak pegang dia punya tali kekang unta untuk berjalan. Yang orang ini, orang yang dia ni batbah ni, kita kata dia ni celaka lah bahasa kita, kasar. Si celaka ni, dia telah mencocok unta tersebut dengan tombak, menyebabkan unta terkejut melompat. Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh ke bawah. Daripada unta jatuh ke bawah tanah, tuan-tuan yang mulia. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Datang salah orang kepada mereka, menjadi satu tamasya, jadi satu bahan lucu, ketawa. Tengok satu orang duduk atas unta elok-elok, unta melompat jatuh lepas ke bawah. Lucu, gembira, pakat ketawa. Datang satu orang pula, dia pegang leher Nabi, tenggok Nabi, kain Nabi, gonjang-gonjang, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan kemarahan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang satu orang meludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang satu orang ambil pasir tabur atas kepala. Orang Arab yang pasir tahu atas kepala tu satu penghinaan. Satu penghinaan. Tabur pasir atas kepala, pada muka. Ini keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan khabar ni telah cepat tersebar sampai kepada anak baginda sallallahu alaihi wasallam, Zainab radhiyallahu anha. Beliau datang membawa sedikit air dan bawa seperca kain. Melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang pula satu orang ni nak koyak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menangis melihat keadaan Nabi. Muka yang ada air ludah, kepala yang penuh pasir, baju kain yang dipakai jadi koyak. Bagaimana perasaan? Menangis, tuan-tuan yang mulia. Dan melihat keadaan anak yang menangis, baginda sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Sedih. Keadaan umat mengajak manusia kepada Allah untuk beriman, untuk menyelamatkan mereka daripada neraka. Dan menangis. Dan dia sambil mengelak bahawa air mata anak dia Zainab radhiyallahu anha. Maka dia kata, wahai puteriku, jangan engkau bersedih, bahawa agama yang akan dibawa oleh bapa kamu ini satu hari kelak akan datang kepada setiap pelosok tempat. Akan datang setiap pelosok tempat, setiap rumah, kayu ke, batu ke, kampung ke, pekan ke, semua akan sampai agama dibawa oleh bapa kamu ini. Sama ada seseorang itu dengan mulia dia datang kepada Islam, ataupun kalau dia tidak mahu tunduk datang kepada Islam dengan kemuliaan, maka Allah akan hinakan dia. Tetap dia akan datang kepada Islam dengan kehinaan. Datang, tetap datang. Inilah keadaan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, penuh keyakinan. Baginda telah berusaha, para sahabat telah berusaha dengan susah payah pengorbanan baginda, tuan-tuan yang mulia. Hari ini agama telah datang pada kita. Tetapi malangnya, setelah agama datang kepada kita, kita lalai. Hari ini kalau kita mas ni kita macam mabuk dengan kesibukan dunia kita, duk kumpul harta benda kita, dengan apa yang ada di keliling kita. Kita mas, kita lalai, kita mabuk, kita tenggelam dengan apa yang ada di keliling kita. Sedangkan manusia di pelosok-pelosok dunia, mereka teringin sangat nak dengar qala Allah qala Rasul.
Mereka teringin sangat nak dengar kalimah tauhid, nak dengar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lalai, kita mabuk dengan apa yang ada di keliling kita. Orang-orang Malaysia, orang-orang Kuala Lumpur. Kita renunglah, kita lihatlah. Ada jemaah-jemaah yang pergi, berapa banyak pulau-pulau yang ada di keliling kita. Berapa banyak pulau-pulau di Indonesia. Berapa banyak pulau-pulau ada di keliling tanah kita. Di negara kita, di Malaysia, di Brunei, pulau-pulau di Thailand, pulau-pulau di Indonesia, Masya Allah, begitu banyak. Dan agama tidak sampai kepada mereka. Dan sebahagian tempat mereka telah, oleh kerana tidak adanya usaha agama, kita tidak datang kepada mereka, mereka telah murtad meninggalkan agama, tuan-tuan yang mulia. Ada jemaah yang keluar di satu tempat, di satu pulau, maka sampai di sana ada jemaah-jemaah yang bergerak di tengah-tengah hutan di Afrika, tuan-tuan yang mulia. Yang apabila mereka sampai di sana, dakwakan agama kepada orang sana, dan didapati bahawa orang sana telah pun murtad seluruhnya. Bukan kata mereka, bahkan keturunan mereka telah murtad meninggalkan agama Allah. Jemaah yang bergerak di hutan-hutan Afrika, sampai waktu semayang, jemaah melaungkan azan. Dan orang-orang muda, orang-orang yang ada, mereka agak keheranan, apa dia orang buat ni? Apa dia orang buat ni? Apa dia semayang tunduk-tunduk ni? Apa dia buat ni? Hairan. Dan datang orang tua di kalangan mereka. Datang orang tua di kalangan mereka bagi tahu, sebenarnya dulu kami pernah lihat datuk nenek kami buat amalan yang sama. Mereka melakukan perkara yang sama dan mereka semayang macam mereka buat amal macam inilah. Mereka berdiri, rokok, sujud dan sebagainya. Tapi hari ini tuan-tuan yang muda, kerana kelalaian kita, kealapaan kita, bahawa mereka telah satu peringkat, mereka telah murtad kepada Allah, dan anak cucu mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan umat, tuan-tuan yang mulia. Sedangkan kita bertanggungjawab untuk usaha agama. Allah Subhanahu wa taala telah memberi, meletakkan tanggungjawab usaha agama atas bahu kita masing-masing. Semua umat Islam di seluruh dunia, kita bertanggungjawab atas usaha agama. Tanggungjawab ini telah diperberatkan, telah dipertanggungjawabkan ke atas kita, tapi kita lalai dengan keadaan ada di sekeliling kita. Tuan-tuan yang mulia, agama telah datang dengan penuh pengorbanan, dengan penuh susah payah, dan dengan itu agama telah sampai kepada kita. Maka telah sampailah masa dan giliran kita, tuan-tuan yang mulia, untuk kita juga bersusah payah, kerana agama sebenarnya akan tersebar lebih jauh lagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam kerana agama ini menanggung kesusahan, menanggung kelaparan. Dan kadang-kadang berbulan-bulan berlalu, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinyalakan api. Tidak ada makanan yang dimasak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Baginda bertanya, "Wahai Aisyah, adakah apa-apa untuk dimakan?" Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, saya sendiri pun sudah 3 hari tidak mengecap apa-apa makanan. Hanya minum, makan buah tamar, itulah apabila ganti sebagai makanan mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid, bersembahyang dan berdoa begitu lama dan panjang. Balik lagi tanya Aisyah radhiyallahu anha, "Aisyah, ada apa-apa?" "Tak ada, wahai Rasulullah." Lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid, sembahyang lagi, berdoa lagi yang panjang, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi tanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ada apa-apa?" "Tak ada, wahai Rasulullah." Begitulah 3 atau 4 kali berulang alik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah, ke masjid, bersembahyang, berdoa dengan panjang, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ketiga atau kali keempat balik, bila ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ada, wahai Rasulullah, jiran sebelah ada hantar sebangkuk susu, tuan minumlah susu tersebut." Ini keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah untuk mengajar umat ini, tuan-tuan yang mulia, bersusah payah untuk agama, bermujahadah untuk agama. Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, maha mengetahui segala yang gaib. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berlapar? Baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa,
Bahkan Allah boleh sahaja menyempurnakan doa Nabi SAW buat kali yang pertama. Buat kali yang pertama boleh menyempurnakan doa Nabi SAW, tetapi Allah tidak lakukan. Allah mahu mengajar kita bahawa bersusah payah dalam agama, bermujahadah dalam agama. Inilah keadaan. Tadi seperkara yang disebut begitu penting yang sebelum ini, bahawa keadaan kita kalalah sahabat ni hidup kembali dan melihat keadaan kita dengan kelalaian kita, kesibukan kita dengan dunia, sudah tentu sahabat akan kata ni munafik, ni bukan orang Islam. Dan kalaulah kita melihat, kita hari ini melihat pengorbanan mereka buat usaha dakwah di zaman Nabi SAW selepas baginda SAW, sudah tentu kita kata mereka ni gila. Pengorbanan mereka buat usaha agama begitu sungguh-sungguh. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberi kepada kita diri dan harta kita untuk kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masa yang telah lalu, umur yang telah lalu, dia telah lalu, kita tak boleh buat apa-apa. Tapi umur kita yang baki, masa kita yang baki, harta kita yang baki, biarlah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bersusah payah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jadikan usaha agama ni kita yang berhajat, kita yang berhajat, kita yang berkehendak, kita yang bermaksud untuk usaha agama. Hari ini tuan-tuan yang mulia, untuk keperluan kita, atas dasar keperluan kita, setiap manusia menyempurnakan dengan keinginan rasa dia perlu. Dia telah berusaha untuk dia punya kedai dia punya pejabat dia punya shopping kompleks dia punya shopping mall dia. Dia yang berusaha atas rasa keperluan dia. Ada kita pernah nampak, kita pernah dengar satu orang kata, "Tuan, tolonglah doa saya baru kahwin, isteri saya cantik, masya-Allah, alhamdulillah Allah kurnia kepada saya. Tolonglah doa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saya pergi pada dia, dapat saya duduk bersama dengan dia." Tolong doa lah ya. Tak ada tuan-tuan yang mulia. Dia usaha sebab dia rasa dia perlu kepada isteri, dia perlu untuk bersama dengan isteri, maka dia yang pergi. Satu orang ada kedai, satu orang dia ada beli satu shopping mall di tengah-tengah Kuala Lumpur, tepi main road. Dia jumpa kita, dia kata, "Tuan, tolong doa. Saya ada beli satu kedai besar di tengah-tengah pekan Kuala Lumpur sana, di betul-betul dekat main road sana. Tolong doa saya sekarang ni untuk marketing dia pun saya tak fikir apa-apa, saya tak buat apa-apa lagi. Barang apa-apa saya tak fikir apa lagi, apa-apa saya tak buat lagi. Tuan doalah, insya-Allah Allah bagi hati saya rasa nak pergi untuk buat uruskan benda-benda tersebut." Itu pun tak ada tuan-tuan yang mulia. Setiap orang dia rasa dia perlu, maka dia yang pergi, dia yang urus, dia yang bersusah payah, yang risau untuk bagaimana untuk menjalankan hulangkan perniagaan dia. Begitulah tuan-tuan yang mulia, semua syubah-syubah dunia hari ini. Shopping mall ke, shopping kompleks ke tuan-tuan yang mulia, saya kena sebut tuan-tuan yang mulia, bahawa kita semua atas rasa keperluan kita, atas rasa hajat kita, dan kita telah menyempurnakan untuk semua perkara-perkara tersebut. Tetapi untuk agama, semua hari untuk agama kita main doa. Tuan doalah saya azam daripada Johor Kuala Lumpur ni, Johor Malaysia ni, saya nak keluar 4 bulan. Tengoklah dulu macam mana. Tak apalah, saya fikirkan dulu lah macam mana. Macam inilah keadaan kita tuan-tuan yang mulia. Kita tidak ada talak, tidak ada keinginan, kita tidak rasa agama itu keperluan kita. Kita tak rasa agama itulah kehendak dan hajat kita. Kita untuk perkara-perkara keduniaan, hajat kita usaha. Tapi untuk perkara agama, usaha agama, kita main doa saja tuan-tuan yang mulia. Kita main doa saja. Kita tidak ada talak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ghayur. Allah maha cemburu tuan-tuan yang mulia. Cemburu sangat. Allah tak bagi agama kepada orang yang tak nak. Allah cemburu. Dan agama Allah pun sendiri, agama pun cemburu tuan-tuan yang mulia. Agama tak datang pada orang yang tidak ada talak, tidak ada hajat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Anulzimukumuha wa antum laha karihun." Apakah aku melazimkan, memaksa kamu atasnya sedangkan kamu tidak suka? Tidak sekali-kali tuan-tuan yang mulia. Kita kena wujudkan talab dalam diri kita, bahawa inilah hajat kita dan keperluan kita, lebih daripada hajat dan keperluan kita kepada perkara-perkara yang lain. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang keluar di jalan Allah, mereka kena keluar dengan mutafakir, dengan rasa risau, runsing, luluh hati mereka dengan keadaan dan hal umat dan atas diri kita sendiri tuan-tuan yang mulia.
Begitu juga mereka-mereka yang pulang di tempatan mereka. Mereka pulang dengan rasa risau, dengan rasa fikir bagaimana untuk menghidupkan amal-amal di tempat mereka. Setiap orang Islam dapat, kita dakwahkan mereka, sediakan mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan kita. Tetapi bukanlah bermakna kita menyekat daripada untuk berusaha atas keperluan dunia kita, berusaha atas kedai kita, berusaha atas ladang kita. Tidak menyekat, tuan-tuan yang mulia. Tetapi kita buat dengan fikir. Sebagaimana untuk keperluan kita buat dengan fikir, maka kita juga buat usaha dengan fikir. Uthman radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah sahabat-sahabat yang mereka juga berniaga. Mereka adalah importer dan importer. Mereka adalah orang-orang yang mengeksporkan barang-barang dan mengimport barang-barang luar. Tetapi tuan-tuan yang mulia, dalam usaha agama, mereka telah menggunakan diri mereka, harta mereka seluruhnya untuk mengorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan satu suasana. Bagaimana keadaan yang kita dapat wujudkan, tuan-tuan yang mulia? Melainkan kita dapat mengorbankan diri dan harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan fikir, Menani Ilyas rahmatullahi alaih, dia dengan fikir risau dia. Mau dengan fikir risau, bahawa dia fikir bagaimana untuk datangnya agama, kerisauan umat yang jauh daripada agama. Kerana usaha dalam usaha agama ni, tuan-tuan yang mulia, asas dia, ruh dia adalah fikir. Risau, itu dia punya ruh dia. Dan kita dapat usahakan bahawa dia berjalan, malam-malam dia tidak dapat tidur. Malam-malam dia tidak dapat tidur, bermunar-mandir di halaman rumah dia. Risau, menangis, bersemayang, menangis, berdoa, menangis, berjalan tak dapat tidur, hilang tidurnya. Dan tanpa ikhtiar terbit beberapa rangkap syair daripada mulut dia bahawa ada orang yang dia menghabisi malam dia dengan nyenyak tidur. Ada orang yang menghabisi malam dia bahawa berada dengan orang yang dikasihi. Tapi bagaimanakah malam aku yang mana dihabisi dengan keadaan risau dan genting, tentunya. Sehingga isteri dia pun bisa tanya, abang, mengapa abang tak tidur? Mengapa abang tak rehat? Dia kata, apa yang aku nak cakapkan pada kamu? Pada hari dan masa kerisauan dan keperisan umat, keadaan umat ni datang dan faham masuk dalam hati kamu. Dalam 4 penjuru rumah ni, bukan satu orang yang tak dapat tidur malam, tapi akan jadi 2 orang tak dapat tidur malam. Inilah kerisauan, tuan-tuan yang mulia. Dan beliau telah berusaha bahawa malam-malam sampai 12 lewat malam barulah amal-amal masjid selesai. Dan dia tidur beberapa jam dan bangun untuk bertahajud, berdoa, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidur di masjid, bacaan di masjid. Sedangkan nak masuk rumah beliau hanya angkat satu tabir, masuk pintu rumah. Angkat satu tabir, masuk pintu rumah, tuan-tuan. Itu pun tak balik. Dan orang-orang tanya, bagi pandangan tuan dah lewat malam. Di waktu siang, tuan telah sibuk dengan kerja-kerja dakwah, melayan tetamu, sampaikan bayar, beri penerangan kepada mereka. Dan di awal-awal pagi tuan bangun dan ada sedikit masa tuan berehatlah di rumah tuan-tuan, di rumah tuan. Maka dia kata, kamu suruh aku tidur dengan keluarga anak isteri aku. Ilyas yang keluarkan rumah daripada rumah-rumah mereka. Ilyas yang berusaha untuk keluarkan seluruh umat daripada rumah-rumah mereka keluar di jalan Allah. Kalau Ilyas sendiri tidur dengan anak isteri, apa kesan dan nilai harga percakapan Ilyas? Inilah pengorbanan yang dibuat bahawa dia sendiri tak balik ke rumah dia, kerana dia telah mengajak seluruh umat untuk meninggalkan rumah mereka keluar di jalan Allah. Dan apakah luang yang ada lagi untuk dia sendiri balik tidur dengan anak isteri dia, tuan-tuan? Inilah kerisauan yang ada dalam fikiran Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Dan dengan fikir risau dia, agama telah tersebar ke seluruh alam, tuan-tuan. Dan perkara yang sama, dan umat ini, kita telah begitu lalai dan jauh daripada agama. Kita begitu lalai dan jauh daripada agama. Oleh sebab itu kita kena kembali, kita kena sediakan masa yang ada dengan kita, umur yang ada dengan kita, dan sedikit sakit bagi harta kita yang ada, kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar di jalan Allah. Yang keluar di jalan Allah dengan amal-amal dia.
dengan amal-amal yang telah diterangkan secara ringkas tadi, dan yang balik di tempatan masing-masing usaha untuk menyempurnakan tanggungjawab kita di mahalah-mahalah kita. Setiap rumah, setiap orang kita jumpa, dan bagaimana kita menyibukkan diri kita dengan amal-amal masjid. Kita jumpa dan kita ajak orang mereka ke mahal masjid, suasana masjid. Kita wujudkan halqa-halqa ta'lim di masjid. Dan kita hidupkan amalan-amalan memakmurkan masjid. Jumpa orang-orang Islam, ajak mereka, sediakan mereka datang di masjid untuk mendengar qala Allah qala Rasul dan mendengar muzakarah iman di dalam masjid. Yang tidak sedia untuk datang, tuan-tuan yang mulia, kita sediakan, kita cakapkan mereka sepenuhnya di rumah-rumah mereka, di kedai-kedai mereka, di mahal-mahal mereka. Itu yang kita mampu. Kita sediakan umat ini untuk memakmurkan masjid. Kerana masjidlah, tuan-tuan, yang tempat menyelesaikan masalah. Di zaman sahabat radhiyallahu anhum, apa saja masalah datang kepada mereka, masalah kesusahan, masalah kefakiran, masalah keluarga, masalah negara, apa saja masalah, tempat penyelesaiannya adalah masjid, tuan-tuan yang mulia. Mereka datang ke masjid, masjid mereka hidup. Amalan-amalan, semua amalan masjid hidup. Dan daripada masjid semua masalah mereka diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya masjid kita usang. Masjid kita tidak hidup. Dan keyakinan kita dengan amal-amal masjid ini untuk menyelesaikan masalah pun telah tidak ada, tuan-tuan yang mulia. Dengan amal-amal masjid ini, dengan usaha memakmurkan masjid, dengan jemaah-jemaah yang keluar, dan kita menghidupkan amalan-amalan masjid kita, akan mengembalikan keyakinan kita dan umat ini, tuan-tuan yang mulia, segala masalah diselesaikan daripada masjid. Jadi kita kena usahakan hidupkan masjid kita dengan amal, masjid kita dengan amalan Masjid Nabawi. Kita hubungkan setiap orang Islam lelaki balik dengan masjid. Semua masalah-masalah mereka selesai di masjid, tuan-tuan. Di atas perkara ni, kita usaha jemaah yang keluar, dan kita sediakan jemaah-jemaah tunai keluar dari jalan Allah, dan mereka yang balik usahakan hidupkan jemaah masjid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita. InsyaAllah, tuan-tuan akan amal, insyaAllah. Siapa yang nak sedia untuk hidupkan jemaah masjid masing-masing, insyaAllah. Dan kita nak keluarkan jemaah 3 hari sendiri pada mahallah kita masing-masing, insyaAllah. Siapa yang nak buat amal memakmurkan masjid, insyaAllah. Semua sedia, insyaAllah. Semoga Allah terima tuan-tuan sekalian, insyaAllah.